Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji-pujian buat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi sedang berada di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal, iaitu Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Dan syukur alhamdulillah, dalam tempoh minggu ketiga ini kita telah tiba pada hadis yang ke-877, bab yang ke-57. Dan pada bab yang ke-57 ini, Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang perlunya untuk berada di Muzdalifah. Sebab itu kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan man adrakal imama, barang siapa yang sempat bersama dengan imam bi jam'in di Muzdalifah, faqad adrakal hajj, maka dia telah mendapat haji. Maka jom kita lihat kepada Arafah, baris yang kedua daripada bawah Arafah, ataupun baris yang pertama Arafah. Kata para ulama, zahirul hadis, zahir daripada hadis ini menunjukkan bertepatan dengan pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, fi rukniyatil wukufi bi Muzdalifah, berada di Muzdalifah termasuk daripada rukun, termasuk daripada rukun. Maka kena berada di Muzdalifah, tak boleh skip, dan tak boleh pada waktu itu tak berada di Muzdalifah. Kena berada seketika apabila telah masuk waktu untuk berada di Muzdalifah. Maka riwayat yang ke-877, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id wa Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Bukair bin Atha an Abdul Rahman bin Ya'mur anna nasan min ahli Najd atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Arafah. Ada sekelompok manusia daripada kalangan penduduk Najd telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu baginda berada di Arafah. Fasa'aluhu, maka mereka telah bertanya kepada Nabi beberapa soalan. Fa'amara munadiyan, maka Nabi telah memerintahkan untuk seorang penyeru untuk menyeru. Fanada, maka telah dibuat seruan. Al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Haji adalah Arafah. Orang yang tak dapat Arafah tak dapat haji. Dan bilakah waktu apabila waktu yang boleh berada di Arafah? Waktu dia bila? Waktu wukuf di Arafah. Daripada, bukan yang Nabi punya, yang tadi kita dah belajar. Bilakah waktu berada di Arafah? Daripada, segera cepat, kita tak banyak masa. Daripada waktu dia, waktu lepas zuhur sampai sebelum subuh, bukan sebelum terbit matahari, sebelum subuh 10 Zulhijjah. Itu adalah waktu dia. Daripada selepas zuhur 9 Zulhijjah sehinggalah sebelum subuh 10 Zulhijjah. Itu waktu yang kena berada dekat Arafah. Walaupun seketika, walaupun sekejap. Tapi Nabi SAW berada di Arafah sampai bila? Sampai matahari terbenam sahaja. Sampai matahari terbenam. Okey, jom kita lihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahara pada baris yang kedua. Maksud daripada al-hajju Arafah, kata para ulama, adalah idrakul haji ala idraki wukufi Arafah. Seseorang tu dikira dapat haji kalaulah pada waktu itu dia sempat berwukuf di Arafah. Sebab itu kalaulah orang tu sakit macam mana sekalipun, ambulans akan bawa dia pergi ke Arafah. Fa in akhara al-wukufa,
biha ahadun hatta kharaja waqtuha faqad fatahul hajj. Dan kalaulah seseorang itu dia hanya datang wukuf selepas tamat tempoh yang disebutkan, contohnya dia datang selepas subuh pada 10 Zulhijjah, maka dia telah terlepas haji. Dia telah terlepas haji. Tak ada Arafah, tak ada haji. Haji itu adalah Arafah, sabda Nabi. Kemudian sabda Nabi, man ja'a lailata jam'in, barang siapa yang datang pada malam Muzdalifah qabla, sebelum tulu'il fajri, terbitnya subuh. Terbitnya subuh berapa? 10 Zulhijjah. Maksudnya kalaulah dia berada sebelum 10 Zulhijjah dekat Muzdalifah, faqad adrakal hajj, maka telah dapatlah dia akan haji. Okey, lailata jam'in, gariskan bawah tu, sahara baris yang keempat. Apakah malam Muzdalifah? Iaitu pada malam 10 Zulhijjah. Sebab kalender Islam bermula daripada maghrib. Qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya matahari, hari nahar 10 Zulhijjah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayyamu Mina, kemudian sabda Nabi, hari-hari di Mina, iaitu hari tasyrik, ada 3. Ada 3 hari. Faman ta'ajjala, barang siapa yang bersegera pada 2 hari, fala ithma alaih, maka dia tidak berdosa. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang melewatkan, dia nak duduk sehingga penghujung hari tasyrik, fala ithma alaih, maka tidak berdosa. Berkata Imam Bukhari, wa zada Yahya, dan Yahya telah menambahkan dalam periwayatannya, wa ardafa rajulan fanada bih, maka Nabi telah membonceng seseorang, dan pada waktu itu orang itulah yang telah menyeru kepada manusia dengan seruan yang kita telah baca tadi. Wa bihi ilahi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Ujainah an Sufyan ats-Tsauri an Bukair bin Atha an Abdurrahman bin Ya'mur an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu bima'nahu. قال وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال أبو عيسى, berkata Imam Tirmizi, dan beramal pada hadis Abdurrahman bin Ya'mur di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain daripada mereka, bahawa sesungguhnya orang yang tidak berwukuf di Arafah sebelum terbitnya subuh, dalam kurungan boleh tulis 10 Zulhijjah, dia tak sempat berwukuf sebelum terbit matahari 10 Zulhijjah, faqad fatahul hajj, maka dia tak dapat haji pada tahun tersebut. Wala yujzi'u anhu, dan tidak boleh mencukupkan baginya, in ja'a, jika dia datang setelah terbitnya matahari 10 Zulhijjah. Dia datang, dia duduklah situ seminggu sekalipun, datang je setelah matahari terbit 10 Zulhijjah, tak dapat haji. Wa yaj'aluha umrah, dan jadilah pada waktu itu amalan di umrah, dan dia kena buat haji balik pada tahun yang berikut, pada masa-masa akan datang. Dan inilah pandangan Imam Tsauri, Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan Syu'bah daripada Bukair bin Atha hadis yang lebih kurang sama seperti Ats-Tsauri, dan beliau berkata, aku telah mendengar Jarud berkata, aku telah mendengar Waqi' berkata, dan telah meriwayatkan hadis ini, dan kemudian berkata, ini adalah hadis yang menjadi kunci bagi haji, ummul manasik, ibu kepada segala ibadah haji, kunci bagi segala ibadah haji. Apakah kunci segala ibadah haji? Arafah. Mesti kena berwukuf di Arafah. Riwayat 878. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Dawud bin Abi Hind wa Ismail bin Abi Khalid wa Zakaria bin Abi Sa'idah an Sya'bi an Urwah bin Mudarris ibn Aus bin Harithah bin Lamit Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Muzdalifah. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Muzdalifah. Sewaktu baginda hendak keluar untuk menunaikan solat, maka aku berkata, wahai utusan Allah, inni ji'tu, sesungguhnya aku telah datang, min jabalai, merentasi 2 bukit, Tayyi, yang pada waktu itu bernama, lihat Arafah, pada baris yang kedua, itu bukit yang bernama Salma dan Ajak, wa Ajak, Bukit Salma dan Ajak. Maka dia kata, aku telah melewati daripada jauh, wahai Rasulullah, 2 bukit yang besar. Aklal turahilati, aku telah meletihkan pada waktu itu binatang tungganganku. Wa at'amtu nafsi, dan aku telah meletihkan diriku. Wallahi, demi Allah, ma taraktu min jabalin, tidak ada bukit yang aku tinggalkan, illa waqaftu alaihi, kecuali pada waktu itu aku telah berhenti padanya.
fahalli min hajj, maka adakah aku telah mendapat haji? Maka sabda Nabi SAW, man syahida, barang siapa yang menghadiri solatana, solat kami. Apakah maksud menghadiri solat kami? Maka lihat kepada Arafah, iaitu baris yang pertama, maksudnya solat subuh di Muzdalifah. Sabda Nabi, barang siapa yang menghadiri solat subuh bersama dengan kami di Muzdalifah, wa waqafa ma'ana, dan telah berwukuf bersama dengan kami, sehinggalah pada waktu itu yadfa, kami bergerak, wa qad waqafa, dan telah berwukuf juga di Arafah sebelum itu, sama ada pada malam ataupun siang, faqad tamma hajjuh, maka sempurnalah hajinya, wa qada, dan dia telah menunaikan tafathah, pada waktu itu akan perbuatan seorang yang berada dalam ihram. Lihat tafathah pada baris yang baris yang pertama sahara. Baris yang pertama sahara, tafathah maksudnya apa? Ma yaf'aluhul muhrim idza halla. Maka dia telah melengkapkan amalan haji dia. Secara ringkasnya, tafathah maksudnya amalan haji dia. Haji dia sempurna dan amalan haji dia pun sempurna. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-58. Lalu Nabi SAW berada dekat Muzdalifah daripada bila sampai bila? Segera-segera, sepatutnya dah lancar dah ni. Dah hadam dah. Hari haji tak banyak pun, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Kita baru sampai situ 2 hari je. Takkan tak boleh bezakan mana 1 9, mana 1 10 Zulhijjah. Nabi berada dekat dekat Muzdalifah bila sampai bila? Nabi berada di situ daripada waktu tersebut. Adakah boleh orang nak pergi awal daripada waktu malam, dia duduk sekejap dekat Muzdalifah, sebelum subuh dia gerak ke Mina? Adakah boleh? Ini dalilnya. Bab yang ke-58, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi taqdimi, pada mendahulukan ad-dha'afah, orang yang lemah, min jam'in, daripada Muzdalifah, bilailin, daripada malam. Siapakah yang dimaksudkan dengan yang lemah? Wanita, kanak-kanak, orang yang tua, orang yang sakit dan sebagainya. Mereka ini boleh bergerak awal meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Sebab kalaulah dia nak bergerak dengan orang ramai, sesak, sangat sesak. Kalau macam zaman kita berjuta orang, zaman Nabi pun pada waktu tu dah 140,000 orang. Lihat kepada Arafah pada baris yang kedua. Okey, wukuf Muzdalifah wajib. Berada di Muzdalifah dalam mazhab Syafi'i bahkan adalah rukun. Dan waktu berada di Muzdalifah adalah daripada malam sehingga terbitnya matahari. Namun jika qaddamu, menyegerakan, mendahulukan ad-dha'afah, orang-orang yang lemah, menuju ke Mina pada waktu malam, jaza, adalah boleh. Wala syai'a, dan dia tidak perlu membayar sebarang dam maupun denda. Disebabkan dia meninggalkan Muzdalifah kerana keuzuran. Wa ammal uzur, dan ada pun uzur. Wa wajhu taqdimi dha'afah, dan sebab kenapa diawalkan pergerakan orang yang lemah menuju ke Mina, kerana fahuwa an yafru, supaya mereka boleh segera menyelesaikan melontar sebelum berkumpulnya dan sesaknya manusia di Mina. Dan waktu melontar adalah setelah daripada terbitnya subuh di sisi Imam Abu Hanifah, sehinggalah pada waktu itu selesai. Dan ada pun di sisi Imam Syafi'i rahimahullah, bawah tu, 2 baris daripada bawah, yajuzur ramyu bil lail, boleh melontar daripada waktu malam. Malam 10 Zulhijjah tu dah boleh melontar. Imam Abu Hanifah kata nak pergi awal pun lepas subuh baru boleh melontar, seperti orang biasa. Tapi orang yang lemah pada waktu itu, kalaulah pihak kementerian ataupun tabung haji kata kena bergerak awal, pergi. Sebab pada waktu itu kalau nak pergi bersesak-sesak dengan orang ramai, maka pada waktu itu tidak mampu. Tetapi Nabi melontar bila? Nabi melontar setelah daripada terbit matahari. Cumanya kalau susunan jemaah tabung haji Malaysia, mereka akan tunggu bila dah reda, baru tabung haji akan maklumkan untuk bergerak. Okey.
Ini dalilnya 879. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantarku fi thaqalim, bersama dengan thaqal. Apakah thaqal? Lihat qawata pada baris yang bawah sekali. Mata'ul musafir. Nabi telah menghantar aku bersama dengan peralatan barang, min jam'in, daripada Muzdalifah pada waktu malam. Maksudnya bersama dengan orang-orang lemah yang lain, wanita, kanak-kanak. Bukanlah kata wanita lemah, tapi pada waktu itu Nabi memuliakan mereka. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Ummu Habibah, Asma dan juga Fadl bin Abbas radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas, ba'athani Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantarku fi thaqalim, bersama dengan peralatan permusafiran, min jam'in, daripada Muzdalifah pada waktu malam. Adalah hadis yang sahih, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas lebih daripada satu sanad, dan Syu'bah telah meriwayatkan hadis ini daripada Musyas, daripada Atha, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Fadl bin Abbas radhiyallahu anhum. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddama, telah mendahulukan pergerakan dha'afata ahli, yang lemah daripada kalangan ahli keluarga baginda, min jama'in, daripada Muzdalifah pada waktu malam. Dan ini adalah hadis yang khata', yang salah. Akhta'a, telah melakukan kesilapan pada periwayatan ini perawi yang bernama Musyas. Wazada, dan beliau telah menambah pada hadis ini nama Fadl bin Abbas. Itu kesilapan dia. Adapun isi kandungan hadis betul, dia tambah nama yang tak sepatutnya ada. Sebab perawi ini Abdullah bin Abbas, bukan Fadl bin Abbas. Warawa, dan telah meriwayatkan Ibnu Jurayj dan selainnya hadis ini daripada Atha, daripada Abdullah bin Abbas, dan mereka tidak menyebutkan dalam periwayatan mereka Fadl bin Abbas. Riwayat 880. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Waqi'un an al-Mas'udi an al-Hakam an Miqsam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddama, Nabi SAW mendahulukan pergerakan dha'afata, orang-orang yang lemah daripada kalangan kanak-kanak dan wanita daripada keluarga baginda. Waqal, dan Nabi bersabda, la tarmu, janganlah kamu melontar jamrah sehingga terbitnya matahari. Maka ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i ada dalil yang lain, pada waktu itu kata boleh melontar awal pada waktu malam lagi. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka menganggap tidak mengapa untuk mendahulukan pergerakan wanita dan kanak-kanak daripada Muzdalifah pada waktu malam, yasiruna, dan mereka bergerak menuju ke Mina. Waqala, dan telah berkata majoriti ahli ilmu dengan hadis Nabi SAW, sesungguhnya mereka tidak boleh melontar sehinggalah terbitnya matahari, sama macam orang lain. Cumanya orang lain terbit matahari baru nak bergerak. Mereka dah sampai kat Mina tapi tak boleh melontar. Terbit matahari baru boleh melontar. Warakhasa, namun telah memberikan kelonggaran sebahagian daripada ahli ilmu fi an yarmu, bahawa boleh melontar pada waktu malam, dan beramal pada hadis Nabi SAW. Dan ini adalah pandangan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-59, babun, bab yang lain berkenaan tentang Muzdalifah. Bilakah boleh tinggalkan Muzdalifah? Bila Nabi tinggalkan Muzdalifah? Setelah matahari terbit ke subuh? Setelah matahari terbit ke subuh. Cek riwayat tu. Segera, kita tak banyak masa, tinggal beberapa minit saja. Matahari terbit ke subuh. Beza, subuh lain, matahari terbit lain. Senang je, Nabi solat subuh kat mana? Nabi solat subuh kat mana? Muzdalifah. Lalu macam mana nak bergerak setelah setelah subuh? So Nabi solat subuh dulu. Bererti Nabi bergerak bila? Setelah terbit matahari. Nabi bergerak setelah terbit matahari. Nabi solat dulu dekat Muzdalifah. Okey, lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina, minta maaf. Arafah. Okey. Waktu ramil jimar, bilakah waktu melontar? Dan perbezaan pendapat para ulama. Lihat kepada Arafah baris yang pertama. Jumpa ke tak? Arafah baris yang pertama. Okey, waktu ramil jimar, waktu melontar, kata para ulama. Fa amma ramyu yaumin nahri. Adapun waktu melontar untuk 10 Zulhijjah. Kita sedang cerita 10 Zulhijjah punya hadis. Maka setelah terbitnya matahari sehinggalah zuhur, ila zawal, sehingga zuhur.
Itu adalah waktu melontarnya. Yujzi'u, dan boleh untuk melontar setelah subuh sehingga terbitnya matahari hari berikut. Lalu afdalnya waktu yang Nabi melontar adalah setelah terbit matahari sampai zuhur. Itu waktu Nabi. Cuma itu adalah waktu yang sangat ramai orang sangat sesak. Tapi boleh, kalaulah pada waktu itu tak mampu nak bersesak-sesak, maka boleh melontar daripada lepas subuh sampailah pagi 11 Zulhijjah. Maksudnya nak melontar selepas zuhur bila dah lengang boleh, lepas asar boleh, malam tu pun boleh. Ini adalah melontar yang pertama 10 Zulhijjah. Okey, jelas ke jelas? Okey, ini yang pertama. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i yang kita dah baca tadi, boleh melontar 10 Zulhijjah bermula daripada tengah malam lagi, terutamanya untuk orang yang lemah, wanita dan kanak-kanak, orang yang sakit, orang yang uzur, dia boleh melontar lagi awal. Daripada tengah malam dia dah boleh melontar. Ini adalah untuk melontar satu jamrah pada 10 Zulhijjah. Kemudian ada melontar lagi 3 hari. Kita ambil 2 hari pertama dulu, 11 dan 12 Zulhijjah. Sebab itu kata penulis, wa amma ramyul yaumil hadil ashar wa thani ashar, adapun melontar pada 12 dan 13 Zulhijjah, maka daripada riwayat yang kita dapat boleh melontar selepas zuhur, zawalul syam, selepas zuhur sampailah terbitnya subuh hari keesokan harinya. Maksudnya melontar pada 11 Zulhijjah, maka boleh melontar daripada selepas zuhur, nanti kita akan baca apa yang Nabi buat, sampailah keesokan hari dia. Kemudian patah balik ke kemah. Kemudian untuk 12 Zulhijjah pun boleh melontar daripada selepas zuhur sampailah ke hari keesokan dia. Boleh melontar. Lalu kita dah selesai 2 hari melontar, 11 dan 12. Tinggal hari yang ketiga kalau nak buat nafar tani. Hari yang ke-13 pula bila? Okey, hari yang ke-13 pula, wa amma ramyu yaumil thalis, baris akhir sekali. Adapun melontar pada hari yang terakhir, hari yang ke-13, maka boleh daripada terbitnya matahari sampai terbenam sahaja, sampai terbenam. Dan ini adalah pada waktu itu melontar hari yang ke-13 waktu dia. Maka melontar 10 Zulhijjah dah jelas waktunya bila. Kemudian 11 dan 12 dah jelas. Dan kemudian 13 Zulhijjah pun adalah jelas. Total berapa hari melontar? Kalaulah nafar thani ada 4 hari melontar. Cumanya lontaran hari pertama adalah hanya pada 1 jamrah sahaja. Lontaran hari kedua, ke-11, 12, 13 adalah pada 3 tempat. Nanti bila pergi haji nanti insya-Allah akan lebih jelas dan faham. Cuma kita nak belajar hadis dan dalil dia. Okey, riwayat 881. Wa bi ilahi qala sana Ali bin Khashram qala sana Isa bin Yunus an ibn Jurayj an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melontar pada hari nahar, duha, pada waktu duha, ketika mana matahari telah mula tinggi, telah mula naik. Wa amma ba'da zalik, dan selepas daripada itu, maksudnya pada 11 dan juga 12 Zulhijjah, fa ba'da zawali syam, maka Nabi telah melontar selepas daripada zuhur. Dan ianya panas. Mujahadahnya pada waktu tu panas, ramai orang, tapi itu waktu yang sunnah. 11, 12 dan pada waktu itu 13 sunnah untuk melontar selepas zuhur. Selepas zuhur. Bab yang ke-60, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang, annal ifadata min jam'in, bergerak daripada Muzdalifah qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Okey, riwayat 882. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tentang bergerak daripada Muzdalifah sebelum terbitnya matahari. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar anil A'mash anil Hakam an Miqsam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi SAW telah bergerak meninggalkan Muzdalifah qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Saya silap tadi. Maka sebenarnya Muzdalifah solat subuh pada awal waktu, dan sebelum terbit matahari dah tinggalkan Muzdalifah. Itu sunnah Nabi SAW.
Wa fil babi, dan di dalam tajuk ini ada juga riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih. Wa innama kana ahlul jahiliyah, kenapa Nabi bergerak sebelum terbit matahari? Kerana orang-orang jahiliyah ketika mana mereka buat haji pada zaman sebelum Islam, yang tazirun, mereka tunggu sehingga matahari terbit dahulu, thumma yufidun, baru mereka bergerak. Riwayat 883. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Amr bin Maimun yaqul, aku telah mendengar Amr bin Maimun berkata, kami sedang berwukuf di Muzdalifah, maka berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang-orang musyrikin mereka tidak bergerak sehingga terbitnya matahari. Wa kanu yaqulun, dan mereka sentiasa berkata, asyrik sabir, terbitlah matahari di atas bukit Sabir. Asyrik maksudnya keluarlah matahari, terbitlah matahari, sinarkanlah cahaya wahai matahari, Sabir, di atas bukit Sabir. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, maksudnya apa? Liyattani alaika syamsu kain nafidu, keluarlah matahari ke atas bukit Sabir supaya kami boleh bergerak menuju ke Mina. Wa kanun, dan adalah orang musyrikin tidak bergerak menuju ke Mina kecuali setelah terbitnya cahaya matahari di atas bukit Sabir. Maka Nabi SAW ingin untuk melakukan perbezaan, dan pada waktu itu bertentangan dengan amalan orang musyrikin jahiliyah, maka Nabi telah bergerak sebelum terbit matahari. Maksudnya masuk di subuh, Nabi terus solat subuh, dan Nabi SAW akan terus bergerak menuju ke Mina daripada Muzdalifah. Lalu betul tadi, siapa yang kata sebelum terbit matahari, lepas subuh, solat subuh, terus bergerak menuju ke Mina. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apakah itu Sabir? Nama bukit yang ada dekat Muzdalifah. Wa huwa jabalun azim, bukit besar yang terletak di Muzdalifah dalam perjalanan menuju ke Mina. Kata para ulama pada baris yang kedua Sahara, dan dekat Mekah ada 5 bukit yang mana mempunyai nama yang sama, iaitu Sabir. Riwayat yang ke wa inna Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi SAW berkehendak untuk melakukan perbuatan yang bercanggah daripada orang-orang musyrikin Mekah. Fa'afadha, maka telah bergerak Umar sebelum terbitnya matahari. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bab yang ke-61, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang bahawa sesungguhnya al-jimar, melontar, sesungguhnya batu-batu allati yang digunakan turma untuk melontar, mislu, dia punya saiznya adalah seperti hasal khazaf, batu-batu kecil, batu-batu kerikil. Kecil je batu-batunya. Tak adalah nak buat batu besar-besar, nanti kalau kena kepala orang, luka dan sebagainya. Maka adalah batu-batu kecil. Maka ini riwayat dia. Lalu sekarang ni kita dah tiba di tempat melontar. Hadis-hadis yang dibacakan dah tiba di tempat melontar. Riwayat 884. Maka bilakah Nabi melontar? Riwayat 881 kita dah baca tadi. Nabi melontar pada waktu bila? Pada waktu bila? Riwayat 881, saya dah beritahu hadis nombor dah. Nabi melontar pada waktu bila? Nabi melontar pada waktu duha. Bergerak daripada Muzdalifah pada waktu itu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setelah solat subuh sebelum terbit matahari. Tapi Nabi melontar bila sampai di tempat melontar adalah pada waktu duha. Itu sunnah Nabi. Dan itu yang sesak, itu yang ramai, itu yang pada waktu itu ramai orang. Saya minta maaf kalau ada yang salah faham. Saya tengah tanya soalan kepada para pelajar pada waktu itu supaya mereka boleh fokus dalam tentang haji Nabi SAW. Kita baca ni senang, tapi dah bila bersama dengan berjuta orang nak buat macam tu, semua orang nak buat sunnah Nabi SAW, cabaran dia sangat besar. Dalam keadaan panas, dalam keadaan macam-macam cabaran. Tapi itulah haji. Pada waktu itu beberapa hari tersebut kita nak melalui pada waktu itu dengan sebaik-baiknya. Riwayat 884. Wa bi ilaihi qala sana Muhammad bin Bashar qala sana Yahya bin Sa'id al-Qattan qala sana Ibnu Jurayj an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, aku telah melihat Nabi SAW yarmi, melontar al-jimara, batu lontaran, bimisli, dengan saiz seperti hasa, batu kecil, al-khazaf, yang seperti kerikil, batu kecil seperti kerikil.
Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sulaiman bin Amr bin Ahwas daripada ibunya, dan ibunya adalah ibunya adalah Ummu Jundab Al-Azdiyah. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Fadal bin Abbas, Abdurrahman bin Uthman At-Taimi, Abdurrahman bin Muaz radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih dan ianya adalah yang telah dipilih oleh ahli ilmu bahawa batu lontaran yang dilontar dengannya adalah seperti hasal khadaf, batu-batu kecil seperti kerikil. Bab yang ke-62, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang firramyi pada melontar ba'da setelah zawali syamsi, tergelincir matahari selepas zuhur. Maka Nabi melontar bila? Pada 10 Zulhijjah ni Nabi melontar bila? Pada waktu duha. Maka timbul soalan, boleh tak nak melontar selepas zuhur bila orang dah kurang, bila orang tak ramai? Maka ini dalilnya. Wa bi ilai qala hadatsana Ahmad bin Abdat ad-Dabbi al-Basri qala hadatsana Ziyad bin Abdullah an al-Hajjaj an al-Hakam an Miqsam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi melontar al-jimara jamrah idza zalati syamsu, selepas daripada tergelincirnya matahari. Tapi ini bukan pada 10 Zulhijjah, ini pada 11 dan 12 Zulhijjah. Nabi punya melontar pada 11 dan 12 Zulhijjah selepas daripada zuhur. 10 Zulhijjah Nabi melontar pada waktu duha. Riwayat yang ke-886. Tutup sikit lansir tu. Ganggu korang nak belajar. 886. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala hadatsana Al-Hajjaj an Al-Hakam an Miqsam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi SAW ramal jamrah, telah melontar jamrah pada hari nahar dalam keadaan menunggang kenderaan. Saya lupa baca tajuk tadi. Tajuk yang ke-63 adalah bab pada hadis yang telah datang berkenaan melontar jamrah dalam keadaan menunggang kenderaan. Maka adakah boleh menunggang kenderaan? Jawapan dia boleh. Bahkan zaman kita, orang-orang yang pada waktu itu berkemampuan dan ada kewangan, maka dia pergi melontar pada waktu itu dibawa menggunakan kereta golf. Kereta golf bawa dia. Ada orang ketika mana melontar datang dengan helikopter. Helikopter hantar. Baru-baru ni pada haji tahun lepas datang dengan helikopter. Kalau setengah orang mungkin tetamu khas ataupun diplomat ataupun pada waktu itu keluarga diraja dan sebagainya. Maka masing-masing ada bahagian masing-masing. Maka Nabi SAW pada 10 Zulhijjah, bila Nabi datang daripada Muzdalifah dan Nabi tiba di tempat melontar pada waktu duha, Nabi terus melontar dalam keadaan pada waktu itu menunggang kenderaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada Sahara, baris yang pertama. Maka kata para ulama, pada hadis ini adanya petunjuk apa yang telah disebut oleh Imam Syafi'i, bahawa sunnah untuk orang yang tiba ke Mina dalam keadaan menunggang kenderaan, maka hendaklah dia melontar jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah rakibah, juga dalam menunggang. Macam mana dia datang daripada Muzdalifah ke Mina, macam itulah keadaan dia melontar. Dan kalaulah pada waktu itu dia melontar dalam keadaan berjalan, jaza, pada waktu itu pun boleh. Kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir Qudamah bin Abdullah Ummu Sulaiman bin Amr Al-Ahwas. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu. Wakhtara, dan mereka dan sebahagian telah memilih bahawa berjalan ke tempat melontar adalah lebih afdal. Wajhul hadis, dan maksud daripada hadis ini di sisi kami, annahu raqiba, sesungguhnya Nabi SAW menunggang kenderaan pada sebahagian hari, liyuqtada, supaya boleh diikuti bihi Nabi SAW pada perbuatan baginda. Wakilal hadisain, dan kedua-dua hadis musta'malun, adalah digunakan di sisi ahli ilmu. Nak melontar dengan berjalan kaki pun boleh, dengan pada waktu itu menunggang kenderaan pun boleh. Riwayat 887. Wabihi ilaihi qala hadatsana Yusuf bin Isa. Baru-baru ni ketika mana haji, ada orang pada waktu itu dia datang melontar sambil pakai pada waktu itu rollerblade. Dia pakai rollerblade melontar. Pada waktu itu dia pakai rollerblade. Okey, dari Wabi ila qala sana Yusuf bin Isa qala hadatsana Ibnu Numairin an Ubaidillah an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi SAW adalah Nabi SAW apabila melontar jamrah, maka masya ilaihi, Nabi telah pergi kepadanya
dalam keadaan pergi dan balik berjalan kaki. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih wa qad rawahu, dan sungguh telah meriwayatkan sebahagian daripada mereka daripada Ubaidullah, namun tidak memarfu'kan hadis ini dan beramal pada hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu. Waqala, dan telah berkata sebahagian mereka, yarkabu, menunggang kenderaan kalau boleh pada 10 Zulhijjah dan berjalan pada hari-hari yang datang selepas daripada 10 Zulhijjah. Berkata Imam Tirmizi, wa ka'anna man qala hadha, dan seolah-olah orang yang berpandangan begini, mereka pada waktu itu berkata sekadar untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dalam perbuatan baginda. Li'annahu, kerana sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Nabi SAW, Nabi telah menunggang kenderaan pada 10 Zulhijjah ketika mana baginda pergi melontar jamrah Aqabah, dan Nabi tidak melontar pada 10 Zulhijjah hari nahar kecuali hanya jamrah Aqabah. Maka apa yang kita belajar daripada hadis ini, pada 10 Zulhijjah Nabi melontar dalam keadaan berjalan ke menunggang, dan selepas daripada itu dalam keadaan berjalan kaki. Bab yang ke-64, babun kaifa turmal jimar, bagaimanakah cara nak melontar jamrah. Riwayat 888. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Al-Mas'udi an Jami' bin Shaddad Abi Sakhrah an Abdurrahman bin Yazid qala, kata Abdurrahman bin Yazid, lamma ata Abdullah, apabila telah datang Abdullah bin Mas'ud kepada jamrah Aqabah, istabatana, beliau pada waktu itu telah datang daripada arah Batnul Wadi. Lihat kepada Sahara, baris yang kedua daripada bawah. Ay qasada Batnul Wadi wa waqafa fi wastih. Beliau pada waktu itu telah datang daripada arah Batnul Wadi, nama tempat. Wastaqbalal kiblah, dan beliau pada waktu itu telah menghadap ke arah kiblat, dan beliau telah menjadikan jamrah Aqabah berada pada bahagian kanan badan dia. Summa rama, kemudian beliau telah melontar dengan 7 lontaran sambil bertakbir pada setiap lontaran. Maka Abdullah bin Mas'ud pada ketika mana jamrah Aqabah yang dilontar pada 10 Zulhijjah, dia melontar sambil menghadap kiblat dan dia lontar 7 biji batu. Kemudian beliau berkata, wallahi, demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, min hahuna, daripada tempat yang sama inilah telah melontar manusia yang telah diturunkan ke atasnya suratul Baqarah, iaitu Nabi. Maka dia kata daripada tempat inilah Nabi telah melontar, iaitu pada 10 Zulhijjah dalam keadaan menghadap ke arah kiblat, dan jamrah pada waktu itu berada di sebelah kanan dan pada waktu itu melontar. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang keempat daripada bawah. Maka yurma al-jamratul ula wal wusta mustaqbil al-qiblah. Maka dua jamrah ini melontar dalam keadaan menghadap kiblat. Dan kemudian wa amma fil aqabah, dan pada jamrah Aqabah, maka pada waktu itu dilontar menghadap ke arah jamrah, dan pada waktu itu Baitullah dijadikan di bahagian kiri. Dan ini yang mana sunnah berkenaan tentang waktu melontar. Tapi kalaulah tak mampu kerana terlalu ramai orang, maka pada waktu itu buatlah apa yang mampu. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi'un al-Mas'udi bi hadzal isnad nahwa qala wa fil babi, kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Fadl bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Mas'ud adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka memilih untuk seseorang itu melontar daripada arah Batnul Wadi dengan 7 biji batu dan bertakbir pada setiap lontaran. Wa qad rakhasa, dan mengata dan telah memberikan kelonggaran dan keringanan sebahagian daripada ahli ilmu, illam yumkinhu, jika tidak membolehkan untuk melontar daripada arah Batnul Wadi, maka melontarlah daripada arah mana yang dia mampu untuk melontar. Wa illam yakun, walaupun tidak daripada Batnul Wadi. Riwayat 889. Wa bi ilaihi qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Ali bin Khashram qala hadatsana Isa bin Yunus an Ubaidillah bin Abi Ziyad an al-Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila, bahawasanya dijadikan ramyul jimar, melontar jamrah, wasa'yu, dan sa'i di antara Safa dan Marwah, liiqamati zikrillah, adalah untuk menegakkan ingatan kepada Allah. Maka sebab itu waktu melontar dan sa'i, perbanyakkanlah berzikir.
Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan karahiyati makruh, untuk menolak-nolak orang ketika mana melontar. Makruh pada waktu tu jangan menolak-nolak. Riwayat yang ke-890. Wa bi ilaihi qala sana Ahmad bin Mani'in qala sana Marwan bin Muawiyah an Aiman bin Nabil an Qudamah bin Abdullah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar jamrah di atas tunggangan baginda, di atas unta baginda. Hari apa yang Nabi melontar di atas di atas unta, di atas tunggangan yang kita baca? 10 Zulhijjah, hari Nahar. Laisa darbun, tidak ada pukul memukul, wala tardun, tidak ada tolak menolak, wala ilaika ataupun tidak ada ucapan menjauh daripada ku, tak ada. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Hanzalah. Berkata Imam Tirmizi, hadis Qudamah bin Abdullah adalah hadis yang hasan sahih. Wa innama yu'rafu, dan sesungguhnya diketahui hadis ini daripada sanad ini, dan ianya adalah hadis yang hasan sahih. Dan Aiman bin Nabil adalah seorang yang thiqah di sisi ulama hadis. Bab yang ke-66, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan al-ishtirak, boleh untuk bergabung pada seekor unta dan seekor lembu. Maka dalam seekor unta boleh 7 orang, seekor lembu pun boleh 7 orang. Wa bi ilaihi qala sana Qutaibah qala sana Malik bin Anas an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala, daripada Jabir bin Abdullah, beliau telah berkata, kami telah melakukan nahar, iaitu menyembelih. Nahar ni bukan sembelih. Nahar ni sebenarnya khusus untuk unta. Kami telah melakukan penyembelihan bersama dengan Nabi SAW ketika mana umrah sewaktu Hudaibiyah. Al-Baqarah, lembu mencukupi untuk 7 orang, wal badanah, dan unta mencukupi untuk 7 orang. Maka seekor lembu dan seekor unta boleh sampai 7 orang dalam seekor. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Aisyah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir bin Abdullah adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Mereka berpandangan unta mencukupi untuk 7 orang, lembu mencukupi untuk 7 orang. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas daripada Nabi SAW, beliau berkata, sesungguhnya Al-Baqarah, lembu mencukupi untuk 7 orang, wal jazur, ini yang beza dia. Kata Abdullah bin Abbas, unta mencukupi untuk 10 orang. Namun ianya adalah tidak diamalkan. Wa huwa qaulu Ishaq, dan ini adalah pandangan Ishaq, wa tajja, dan telah menjadikan hujah dengan hadis ini. Dan hadis Abdullah bin Abbas kami tidak mengetahuinya kecuali daripada satu sanad sahaja. Wa bihi ilaihi qala Husainul Hurith wa ghairu wahid qalu hadana Fadl Musa an Husain ibn Waqid an Ilba ibn Ahmar an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas, beliau telah berkata, kunna, adalah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di dalam satu permusafiran, fa hadaral adha, maka telah datanglah raya haji. Fa hadaral adha, maka pada waktu itu telah datanglah raya haji. Fashtarakna, maka kami telah berkongsi pada seekor lembu untuk 7 orang, wa fil jazur, dan pada seekor unta 10 orang. Lihat kepada Syaykha pada baris yang pertama. Maka kata para ulama dengan beberapa jawapan periwayatan Abdullah bin Abbas yang mengatakan boleh 10 orang dalam seekor unta. Yang pertama, yuqal yunsakh, maka ianya adalah mansuh. Itu yang nombor 1. Yang kedua, baris bawah dia, innahu matrukum bil ijma', tak ada seorang pun yang mengamalkan hadis ini. Maka riwayat ini ditinggalkan dengan kesepakatan para sahabat dan juga para ulama. Dan yang ketiga jawapannya, hadis ini adalah hadis yang dhaif, seperti mana yang Imam Tirmizi sendiri sebutkan. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib, dan ianya adalah hadis Husain bin Waqid rahimahullah. Berkenaan tentang budun, kita akan sambung selepas daripada ini insya-Allah, Isy'arul Budun. Lalu terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan yang lain pada jam 3.